Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat dikakau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah taala pada malam ni, malam yang ke berapa belah? 15. Malam 15 hari. 14 hari dah lah kita puasa ni. 14 hari ni sama dengan 2 minggu. Mudah cerita kak, 2 minggu lagi habis dah lah Ramadannya. Allahu Akbar. 2 minggu, 14 hari telah pun berlalu. Esok kita akan masuk hari yang ke-15. Acu tanya masing-masing, Quran kita baca ni duk juh ke berapa dah? Ada hak konsisten juzuk sehari, alhamdulillah, okay. Kokok mana pun esok masuk juzuk yang ke-15. Ada bukan tak ada, ada. Tapi ramai hak tinggal, hak orang panggil cita-cita tu sejuzuk sehari, tapi gak main dengan kok tu, kok ni, banyak hala, tidak kena. Tak des juzuk sehari. Lepas tu duk juzuk ke berapa lah ni? 2 sah? Juzuk kedua. Dah 2 minggu duk juzuk kedua. Saya kulus sufaha. Tak masuk telkai. Nak masuk dah, tengok ah. Azab. Banyak kenya gitu dek kakak. Banyak ke lah, ke. Allahu Akbar. Kita tahu Ramadan ni syahrul Quran, bulan Al-Quran. Adik-adik yang ngaji tahfiz ni alhamdulillah lah. Tidak Ramadan pun duduk ngapa Quran dah, duduk dengan Quran sama. Ramadan sedang molek barulah. Kita yang tidak pelajar tahfiz, adik kakak, kalulah dalam bulan Ramadan ni kita tidak ambil peluang untuk berdamping dengan Al-Quran, maka jangan harap bulan-bulan lain kita nak lebih dekat dengan Quran. Boleh. Kalulah bulan Ramadan kita tidak ambil peluang untuk kita berdamping. Berdamping ni makna melebihkan masa dengan Quran. Kita pelebih masa kita dengan Al-Quran. Sekala baca dah Quran sepipi sepah subuh, skala tidak kena. Boleh puasa janganlah sepipi lepas subuh, nak kurang setengah juh
lepas subuh, setengah juz lepas asar, kau ikutlah. Yang penting kita melebihkan masa kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan pun kita tak ambil peluang untuk melebihkan masa kita dengan Quran, jangan harap kita nak melebihkan masa dengan Al-Quran ni pada bulan selain Ramadan. Malam ni Amba nak cerita sikit berkenaan dengan bagaimana ulama-ulama dulu melalui hari-hari bulan Ramadan, khususnya imam mazhab Pak. Kita mula dengan Imam Hanafi, Nu'man ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun kita panggil dia ni Imam Hanafi, nama dia Nu'man bin Thabit. Imam Hanafi ni diceritakan banyak masa dia habis untuk membaca Al-Quran. Diriwayatkan beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. Sebulan berapa hari? 30 hari. Dia khatam berapa kali? 60 kali. Artinya sehari 2 kali khatam. Sehari 2 kali khatam. 2 kali khatam ni 30 juz lah sehari. Jadi sebulan 60 kali khatam. Kebanyakannya dilakukan dalam semaya malam. Dia bacanya masa mana? Dalam semaya, dalam qiyam. Qiyam ni tarawih lah. Tarawih ni solat malam kita panggil. Cuma kita ni tak boleh lah setara tu kita buat. Baca sepipi pun geger. Baca sepipi serakaat tu, Allah panjang balasah tu, panjang masjid tu. Kalau boleh nak baca sekerak pipi, malah mari masa amo tak mari giliran boleh ke? Mari dulu buka puasa di Ibis. Jadi duk buah-buah dia kata kita maya masjid Pakistan lah malam ni. Kita pun main angin boleh. Tak ingat tazkirah sini. Pergi maya masjid Pakistan. Dia qomak untuk maisa pukul 8.50. Masuk waktu tu pos kala lah ya bed tu, tapi dia qomak 8.50 tu maya isa. Dia start mai tarawih iwak 20. So rakaat so ayat. Letih. Tehoh saya rokok. Ambo duk tengok Quran ni, duk perhati kelih, kalau ada ayat tu panjang sikit 3-4 baris, dia tak baca dah. Dia baca lepas tu. Cari ayat sebaris 2 baris kan. Tu dia baca. Allah. 9.30 kata siap 20 rakaat. 9.30 siap 20 rakaat. 20 rakaat. Azab. Allah lah. Imam Hanafi ni dia perhabis baca Al-Quran dia 2 juz sehari ni biasanya dalam semaya malam. Maknanya dia kata Imam Hanafi ni, Imam Abu Hanifah ni terkenal dia dengan qiyamul lail dia sepanjang malam. Ada riwayat menyebut beliau semaya isyak dan subuh dengan satu wuduk kerana beribadah sepanjang malam. Ni Imam Hanafi. Sepanjang malam ni masuk ke dia tak tidur. Dia maya isyak, ambil air semaya. Maya isyak ni air semaya tu juga kekal sampai semaya subuh. Katanya, riwayatnya menyebut begitu. Ambil air semaya, maya isyak ni dah patugak maya menghidupkan malam ni sampai subuh dengan air semaya subuh. Kita ngori air semaya lain, isya air semaya lain. Nak main tarawih ambil semaya pula batal dah isya saat ni. Isya saat ni batal dah, tarawih ni main lain pula. Lepas 4 rakaat dia ambil pula air semaya. Alah, dia kata ke mana? Alah, angin kita nak ayatnya tak letak air semaya. Pesen kita ni bapa makan ni
Imam Hanafi ni dia sangat menjaga makanan. Beliau berbuka dengan makanan yang sederhana, kadang-kadang hanya beberapa suap agar badan ringan untuk beribadah. Ya, tidak makan kausi lah, tak makan kausi pun kita. Hari ni ambo buka puasa di Ibis pula. Hari ni buka puasa Ibis hok ahli majlis. Hari ni hok pergi mesyuarat koperasi buka puasa pula. Adik kakak buka puasa di hotel deh, bayar puluh-puluh riyal sepala. Ibis ni kira hok termurah lah di Kelantan ni, 79 riyal. Cakap nak makan sejepu. Allah pergi tu kat tengok rombu soge. Dah lauk lain, pembasuh mulut lain, appetizer lain, gotu lain. Allahu Akbar. Orang biasa tu duk beratur ambil daging kami bakar lagi. Orang biasa tu duk beratur kami bakar lagi. Nak terawih masa mana nak tahu. Bezanya kita dengan kehidupan ulama-ulama zaman dulu. Selain pada Imam Hanafi terkenal dengan semaya malamnya membaca Al-Qurannya, dia juga suka bersedekah pada bulan Ramadan. Imam Hanafi ni kakak, dia seorang saudagar. Dia ni peniaga, businessman. Dia ni saudagar kain. Beliau merupakan pedagang kain yang kaya. Pada bulan Ramadan, beliau banyak memberi sedekah kepada pelajar dan juga fakir miskin. Siapa ni? Imam Hanafi radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua kita nak tengok Imam Malik. Nama dia Malik bin Anas. Imam Malik ni pada bulan Ramadan menghentikan pengajian hadis. Kita tahulah Imam Malik ni sahur kitab dia Muwatta Imam Malik ke, kitab hadis ni. Sepanjang tahun hidup mengajar hadis, tapi masuk bulan Ramadan dia tutup kelas, tak ngaji hadis, tak ada. Babah untuk menumpukan kepada pengajian Al-Quran. Beliau berkata, ini adalah bulan membaca Al-Quran. Kata Imam Malik, tak ada ngaji hadis, tak ada ngaji fiqh, kita hanya baca Quran. Maka sebulan ni Imam Malik menumpukan pada Al-Quran, menghabiskan masa dengan baca Al-Quran dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Imam Malik ni dia duduk di Madinah. Jadi ibadat dia nya banyak di Masjid An-Nabawi, masjid Nabi. Imam Asy-Syafi'i, imam kita, Imam Syafi'i dik kakak, juga diriwayatkan mengkhatamkan Al-Quran ni sepanjang Ramadan 90 kali. Imam Asy-Syafi'i supo dengan Imam Malik juga. Supo dengan Imam Abu Hanifah 90 kali. Mana kata sehari 2 kali. Anak murid dia Rabi' bin Sulaiman kata Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran 90 kali pada bulan Ramadan. Semua khatam dalam semaya. Adakah dia baca luar? Tak. 90 kali ni dia baca dalam semaya. Imam Asy-Syafi'i dia mengkhatamkan 90 kali ni dalam semaya malam. Panjang mana dia kakak tak tahulah. Panjang mana semaya dia sorakaat tu wallahu a'lam. Dan Imam Asy-Syafi'i juga seorang yang sangat menjaga lidah. Beliau sangat berhati-hati daripada bercakap benda yang sia-sia, perdebatan yang tidak perlu. Mana kata tak kecek banyak lah boleh puasa ni, tak kecek banyak, kecek bagi perlu sahaja. Dan kalau bagi tu perlu pada perdebatan, ia pakai tu berhenti, dia tidak meneruskan perdebatan. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali pula membaca Al-Quran dengan sangat banyak. Beliau terkenal membaca Al-Quran dalam semaya ni ratusan rakaat dalam qiyam. Dia ada kaedah adik kakak, semaya malam ni ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal? Adakah panjang qiyam ataupun banyak rakaat? Ulama bahas hak mana afdal. Kita semaya malam ni tahajud ke berapa kita bangun,
Kita semaya tak banyak rakaat, tapi setiap rakaat kita baca panjang. Tak banyak rakaat, semaya malam 4 rakaat ya, tahajud 4 rakaat, tapi panjanglah sosok. Ataupun kita semaya banyak 20 rakaat tahajud, tapi baca pendek. Masing-masing ada pendapat berlaku. Ada hak kata afdal panjang qiyam, afdal panjang qiyam. Ada hak kata afdal banyak rakaat, kerana pada banyak rakaat itu banyaknya sujud. Kita banyak kali sujud pada Allah Ta'ala. Tak kira lah hak mana-mana pun, yang penting buat. Nak buat hak mana buat, yang pentingnya buat. Lah ni kita ni buat kodok ke mana ataupun buat dengan cara tak betul. Tak betul lagu mana? Terawih ni lapar ya, Nabi buat lapar ya, kan? Hai, 20 Nabi tak buat lapar ya. Tak apa buat lapar pun, tapi biarlah baca tu panjang. Lah ni kalau nak buat lapar, dia cari bahasa kuliah qul huwallah. Mana? Buat lapar kuliah qul huwallah. Macam masjid Pakistan tu buat 20. Dia baca pendek-pendek, tak apalah buat 20 yang perbanyakkan rakaat. Hak tak tahannya kita pergi semaya masjid Pakistan pendek-pendek, lepas hafal tu baik selalu. Kono-kononnya Nabi ni buat lapar tak buat 20. Mu nak semaya 4-20 baca pendek-pendek pun habislah 20. Nak semaya lapar pergi baca semaya tu dengan Ramadan baca panjang tu, biar lama sikit duk caca. Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan dia ni adik kakak banyak juga baca Quran dalam semaya, tapi banyak rakaat. Riwayat menyebut beliau pernah solat hingga 300 rakaat sehari di luar Ramadan. Di luar Ramadan tu 300 rakaat semaya sunat dia. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ni dia terkenal dengan bila dia baca Quran, dia baca jumpa je ayat azab ataupun ayat rahmat, beliau sering menangis. Baca Quran temu ayat bab neraka, dia teriak takut ke neraka. Temu bab syurga rahmat Tuhan, dia teriak kerana mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tu apa nama ni, imam 4 mazhab. Seorang lagi yang nak tengok dia kakak, kita nak tengok Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Menarik juga Imam Bukhari ni, kita dah sebut Sahih Bukhari kan. Imam Bukhari ni dia khatam Quran setiap hari. Sehari 30 juz, sehari 30 juz. Jadi sebulan 30 kali dia khatam Quran. Anak murid dia Al-Firyabi sebut Imam Bukhari mengkhatamkan Al-Quran sekali setiap hari pada waktu siang Ramadan. Kena ingat, sekali ni waktu siang, lepas subuh sampai ke asar tu sekali dia khatam. Malam lain pula, malam ni khatam lagi setiap 3 malam. Lek malam baca lain pula, lek malam ni 3 malam sekali khatam, 3 malam sekali khatam. Allah. Jadi maknanya sehari 10 juz. Tidak kan? Hak siang hari 30 juz dah. Malam ni capur 10 juz pula. Mana kata kalau juzuk kat 40 juzuk sehari. Imam Bukhari ni baca Quran 40 juz sehari. Lip malam. Biasanya khatam setiap 3 malam dia ke khatam dalam qiyamul lail. Adik kakak, kita kembali kepada kita hari ni kita hari ni adik kakak, kita dengan Quran ni sejauh mana? Kita ni sehari dua ni gagal satu isu. Seorang pelajar universiti India, dia muat naik dalam internet gambar kaki dia ni jejak Al-Quran. Dia ambil Quran, dia letak kaki dia ambil gambar apa, dia buh dalam threads, dalam ni lah internet ni. Bila orang tengok, orang hentam kecil dia pun delete.
Satu perbuatan yang kita tak boleh nak maafkan. Satu perbuatan yang kita tak boleh maafkan. Sebab kita adik-kakak diajar dengan Quran ni, nak tok gapo-gapo atas Quran ni tak boleh. Nak tok botol air mineral ke, serat khabar ke, tidak kan? Kami ingat masa ngaji mula, kitab banyak. Di atas ni mesti kitab tafsir. Tak boleh tok kitab lain atas pada kitab tafsir. Ada sekali leklah hamba tu tidur tengah hari dah, tidur leklah. Saing tu duduk tu jenera apa bekas bangun dia peluh pucak. Dia pun tengok kitab dia. Dia pun tengok tu, rupanya kitab tafsir dia duduk atas, bawah, atas pada kitab tafsir ni kitab mantik. Kitab mantik, kitab tafsir. Dia pun alih tok atas. Astagfirullah. Kata apa pucak ni? Dia kata masa tidur dia mimpi. Dia tengok himar duduk atas kitab tafsir dia. Himar keldai ni, dia mimpi himar duduk cacat atas kitab tafsir tu. Dia bangun tu, dia cari kitab cepat-cepat, rupanya atas kitab tafsir dia ni kitab mantik. Kitab mantik. Hak amal sebutnya setara tu kita ni dah diajar menghormati Quran. Nak pergi Quran kena ambil air semaya, tidak kan? Tak boleh masuk Quran di tempat-tempat yang tidak sewajarnya. Ambo ingat sekali periksa pendidikan Islam masuk sekolah mahal tu. Enggak budak-budak nakal adik kakak. Dia mungkin tak baca kan. Dia mula nak meniru dah. Dia pergi masuk buku pendidikan Islam dalam jamban. Dia pergi baca dalam jamban. Masa periksa. Oh beregak dengan ustaz. Marah tu sebab dia mungkin baca buku pendidikan Islam ni, ada Quran, ada ayat ni dalam jamban. Tapi budak, kerana muka budak, dia tak ada mikir apa, dia nak niru je. Dia tak nampak itu satu perbuatan yang tidak sepatutnya mencemari kehormatan Al-Quran. Maka adik kakak, kita kena memberi kesedaran kepada anak beranak kita. Al-Quran bukan setakat untuk kita baca, tapi kita perlu mempertahankannya. Mempertahankan kemuliaan dan kesucian Al-Quran. Usaha untuk menghina Al-Quran ni sentiasa dibuat oleh pelbagai pihak. Kita tengok sat khabar, ada pelapik kaki, mijak kaki ni kan, duduk muka pintu ni. Bila kita belah belakang tengok-tengok, ketah-ketah muka surat Al-Quran yang dibuat pelapik kaki. Baru ni gagal stocking tulis nama Allah, tidak kan? Adik kakak ni usaha yang kita rasa bukan tidak sengaja, tapi sengaja dibuat untuk melihat sensitiviti umat Islam Malaysia setara mana. Kalau umat Islam ada jenis tak ada ke satu ikut dia nampak. Kalau itulah sikap kita, tunggulah adik kakak, lebih banyak lagi perbuatan-perbuatan biadab yang akan dibuat untuk menghina agama kita. Tapi kalau kita pakak bangkit, pakak meluahkan, pakak menunjukkan protes kita, mudah-mudahan usaha-usaha ini terhenti dan tidak dapat diteruskan. Cukuplah sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.